Garam buluh ungu ada penggabungan 5 bahan-bahan yang berlainan: pokok buluh, kayu api pokok pine, tanah kuning, gerabak besi dan garam dijemur. Pokok buluh mengandungi unsur-unsur kayu. Kayu api mewakili api, tanah kuning ialah tanah, gerabak besi mewakili logam dan garam itu mengandungi air. Semua ini mewakili 5 unsur utama. 오행이라고 하는 거는 항상 예를 들어서 공을 예로 들면 공의 한쪽이 그다음에 반대쪽 그리고 이 5개가 이루어져 있는 공이라고 예를 들었을 때 한쪽이 찌그러들면 반대쪽은 항상 영향을 받게 돼 있습니다. 그런 것처럼 완벽하게 어떤 조화를 이루고 있는 상태가 돼야 가장 이상적인 상태가 되는데 주겸이라고 하는 거는 목화투금수의 내용이 전부 다 들어가 있는 상태이기 때문에 우리가 오행으로 봤을 때는 가장 이상적인 물질이라고 할 수 있죠. Sebuah eksperimen telah dijalankan untuk menguji kandungan asid garam buluh ungu. Kedua-dua garam halus dan garam buluh ungu ditambahkan kepada tiup-tiup suling yang dipenuhi dengan air suling berasid dengan bahan-bahan uji dan dikacau. Tidak ada perubahan di dalam tiup-tiup yang mengandungi garam halus, tetapi tiup-tiup yang mengandungi garam buluh ungu menunjukkan reaksi alkali. Ini menunjukkan bahawa garam buluh beralkali boleh menolong menetralkan kandungan asid fizikal orang kontemporari hari ini. Dan sebagai hasil, menambahkan klorinat yang boleh menyebabkan alah kepada air dengan garam halus dan garam buluh. Tiup yang mengandungi garam halus menunjukkan tiada perubahan, tetapi tiup yang mengandungi garam buluh mula menjadi lebih jelas disebabkan oleh pencairan klorinat. Dari eksperimen kesan anti alah garam buluh ungu, bukti saintifik tentang kesan garam buluh ungu pada alahan seperti atopic dermatitis telah diuji. Selepas menyuntikkan 2 ekor tikus dengan bahan-bahan yang menyebabkan alahan, setiap ekor tikus itu masing-masing diberikan garam buluh dan garam halus. Selepas masa berlalu, tikus yang diberikan garam buluh ungu mula menunjukkan hanya sedikit tanda-tanda alahan. Tetapi tikus yang diberikan garam halus menunjukkan alahan pada seluruh belakangnya. Keputusan daripada eksperimen anti kuman garam buluh ungu telah diumumkan di dalam jurnal-jurnal sains Amerika. Kesan-kesannya lebih ketara dengan penambahan garam buluh ungu dan garam halus. 요즘에 그 알레르기 질환자가 많이 있거든요. 특히 이제 아토피 때문에 고생하는 환자들이 많은데 이게 이제 환경 변화라든지 이런 것 때문에 이제 발생하는데 주겸이 그런 알레르기 반응을 아주 현저히 억제하는 뭐 이런 효과들을. Juga, apabila sel-sel kebal dirawat dengan garam buluh, sebanyak 50% bahan menyebabkan alahan boleh dikurangkan. Disertasi yang menyatakan pendedahan ini diumumkan di dalam jurnal-jurnal saintifik. Kekurangan kadar garam buluh ungu telah diuji. Paku besi diletakkan ke dalam air yang telah dilarutkan dengan garam halus dan garam buluh ungu. Selepas 1 hari, paku di dalam air garam halus mula berkarat, tetapi paku di dalam garam buluh ungu tidak berkarat. Selepas 3 hari, paku air garam halus itu berkarat dengan teruk, tetapi paku air garam buluh ungu masih tidak dioksidakan. Mengapakah paku di dalam air buluh ungu tidak menunjukkan tanda-tanda pengoksidaan? Nilai potensi pengurangan pengoksidaan garam buluh ungu telah diuji. Ujian ORP ini menunjukkan keputusan yang menghairankan tentang nilai garam buluh ungu mencecah negatif 426 mg. Nilai pengurangan adunan kacang yang dikenali sebagai makanan awet yang paling baik ialah negatif 200 mg. Ini menunjukkan pengurangan kadar garam buluh ungu dengan 2 kali ganda kadar nilai adunan kacang. Malahan kadar pengurangan vitamin C hanya 100 mg yang diketahui sebagai sihat. 그동안에 주겸이 그렇게 환원력이 높다는 것이 많이 알려졌어요. 역으로 이야기하면 환원을 방지하는 효과가 예상되기 때문에 그것을 실제 생체 내에서 그런 항산화 효과가 있는지 이런 것들이 지금 규명하고 있는데 자,
상당히 흥미로운 결과들이 지금 도출되고 있는 상황이 있습니다. 그러니까 이를테면 우리 세포든지 우리 장기 기관들이 자꾸 산화돼서 노화되고 그러는데 그런데도 좀 조절하는 그런 기능이 있을 것으로 저희가 지금 생각을 하고 있습니다. Bagaimanakah kita boleh menggunakan garam buluh unggu dalam kehidupan harian kita? Untuk gusi yang lemah dan mempunyai infeksi, menggosok gigi dengan garam buluh boleh menyembuhkan jangkitan dan membuat gigi bertambah sihat dan kuat. Mula-mula bersihkan bahan makeup dengan sabun, kemudian cuci muka dengan garam buluh yang telah dilarutkan dalam air panas. Secara perlahan-lahan cuci muka dengan lembut, tekan dengan perlahan seperti mengurut. Restoran ini menggunakan garam buluh untuk menggantikan garam masakan. Garam buluh digunakan dalam semua hidangan yang membuka selera. Maupun harga garam buluh lebih tinggi, apakah sebabnya tukang masak menggunakan garam buluh tetapi bukan garam masakan? 제가 위가 나빠가지고 그러니까 소화가 안 돼서 밥을 제대로 먹질 못했었거든요. 감기가 심하고 그래서요. 근데 우리 죽염을 먹고 나서 일단 변이 시원하게 잘 나오고 위장병, 쓰리던 거에 완전히 다 나았고요. 그리고 소화가 일단 잘 돼요. 그래서 이걸 너무 좋아서 죽염으로 음식을 만들어 본 것처럼 해가지고 이게 지금 이제 식당에서도 아마 이걸 보급을 해보면 더 낫지 않을까 싶어서 이걸 시작을 하게 됐거든요. 일단 손님들이 깔끔하다고 좋아하세요. 맛이 깔끔해서. Hidangan dimasak dengan garam buluh oleh pemilik yang berpengalaman. Ramai pelanggan makan di sini bukan kerana rasanya, tetapi untuk kesihatan mereka. 평소에 위가 안 좋아서 죽염을 이렇게 섭취하고 있는데 마침 회사 근처에 죽염으로 음식을 만드는 곳이 있다고 해가지고 이렇게 자주 찾고 있습니다. Disebabkan garam makanan yang bertoksik akan mengancam kesihatan kita, garam buluh muncul sebagai garam yang berkhasiat kerana ia terhasil oleh usaha yang gigih dan ramuan yang berkualiti tinggi. Sekarang anda boleh mendapat gizi yang seimbang dengan garam buluh dan hidup dengan lebih sihat.